Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayadir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpah serta mengurnia dan menganugerahkan ke atas kita berbagai-bagai kurniaan dan nikmat, dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita iaitu nikmat Islam dan iman, serta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah senantiasa memberi juga kepada kita kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Yang dengan nikmat, waktu dan kesempatan serta kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada malam ini bagi mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimatu Zahra. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis yang kita adakan ini sebahagian daripada amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung pengajian pada malam ini, iaitu pengajian Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama. Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama masuk pada pelajaran yang ke-30 pada muka surat 105. Okey, muka surat 105. Muka surat 105, pelajaran yang ke-30, adab agama. Adab agama, yang mana ia merupakan bab yang terakhir. Bab yang terakhir dalam kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama ni, iaitu pelajaran yang ke-30. Sebagai penutup bagi kitab ini didatangkan adab yang paling penting sekali, iaitu adab beragama. Jadi kita lihat apakah adab-adab yang perlu disempurnakan oleh seorang perempuan ketika dia menerima berbagai-bagai daripada kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala muallifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-30, adab agama. Pelajaran yang ke-30, adab agama, yakni peraturan-peraturan agama. Apabila dikatakan agama, agama ni ibarat daripada perhimpunan segala perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala perkara-perkara ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ni ibarat daripada peraturan ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sekalian hamba dan terutama di kalangan manusia dan jin yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agama. Iaitu secara mudahnya kita kata agama ini merupakan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu Islam. Innad dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun peraturan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, undang-undang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu al-Islam. Islamlah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana adab beragama. Kerana agama ni dia ada asas ataupun ada rukun bagi agama. Sebahagian daripada para ulama, kalau kita lihat siapa yang biasa mengikuti pengajian kitab-kitab turas, yang ni kitab-kitab Jawi tradisional ataupun kitab-kitab Arab, mereka akan lihat di situ para ulama menyatakan tentang pokok ataupun asas bagi agama. Jadi agama ini didirikan di atas 3 perkara utama dia. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman, yang ketiga al-Ihsan. Islam, iman dan juga ihsan menjadi teras ataupun tunjang bagi kesempurnaan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Yang pertama, ketahui olehmu, hei perempuan-perempuan yang berakal. Ketahui olehmu, hei perempuan-perempuan yang berakal. Secara khususnya dalam kitab ni membicarakan tentang perempuan lah. Tetapi boleh juga dikatakan kepada golongan-golongan selain daripada perempuan. Lebih umum makna keseluruhan, lelaki ataupun perempuan. Tapi secara khususnya dalam kitab ni membicarakan tentang perempuan. Ketahui olehmu, hei perempuan-perempuan yang berakal, bahawa menyembah Allah Subhanahu wa taala, membesarkan, kasihkan dan taatkan dia kan Allah itulah, itu wajib. Itu wajib, yakni wajib fardu ain. Dia menyatakan di sini bahawa menyembah yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah sahaja, dan kita membesarkan yakni kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, dan kita kasihkan Allah dan taatkan Allah. Itu merupakan suatu kewajipan yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Bukan tertentu hanya pada perempuan saja, bahkan lelaki dan perempuan yang mukallaf, maka wajiblah dia mengesakan Allah, dia memuliakan Allah, dia mentazimkan Allah, dia kasihkan Allah, dan dia taat akan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingkari, hukumnya haram. Bila haram maknanya berdosa. Sebab setiap perkara yang wajib, yakni wajib pada syarak itu adalah setiap perkara yang apabila kita tunaikan,
apabila kita laksanakan, apabila kita perbuat, kita dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang wajib ini apabila kita tinggalkan dengan sengaja tanpa keuzuran, maka kita dijanjikan azab seksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kalau kita tidak bertaubat daripada kesalahan yang kita lakukan. Jadi kena ingat baik-baiklah ni. Sebab tu menyembah, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kasihkan Allah serta taatkan Allah, itu termasuk dalam perkara yang wajib. Bahkan inilah perkara yang terlebih utama kita tunaikan dan kita laksanakan berbanding daripada segala perkara-perkara yang lain. Para ulama menyatakan awaludin ma'rifatullah. Awal-awal pekerjaan agama itu adalah kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaan yang paling awal. Iaitu kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal siapa pencipta kita. Kita wajib mengenal siapa yang wajib kita sembah. Kita kena mengenal siapa yang wajib kita besarkan. Kita wajib mengenal siapa Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Awal-awal pekerjaan agama adalah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi bersama dengan kanak-kanak kecil daripada kalangan penduduk Mekah, iaitu daripada kalangan kanak-kanak daripada kaum Quraisy ni, di antara perkataan yang paling awal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kanak-kanak yang telah memayis, yakni mereka yang dah pandai dah, yang dah boleh menguruskan diri sendiri, yang boleh makan minum dengan sendiri, dan yang dah boleh memahami perkataan orang yang berkata-kata dengan dia. Jadi apabila sudah ada tanda-tanda memayis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa perkataan yang paling awal, yang perlu diketahui, yang perlu difahami, dan yang perlu disebut sentiasa oleh anak-anak kecil. Apa yang diajar oleh Rasulullah? Di antaranya Nabi mengajarkan kepada mereka, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Itu yang diajarkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ni kita kena ajarkan kepada anak-anak kita. Kita kena bagi tahu kepada dia bahawa kita ni sesungguhnya aku telah redha Allah itu sebagai Tuhanku, Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nabi dan juga rasul ikutanku. Ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak ketika kecil, supaya mereka tahu tentang ketuhanan walaupun serba sedikit. Kemudian mereka tahu apa yang mereka perlu turuti daripada ajaran-ajaran agama Islam, dan kemudian mereka kena tahu siapa itu nabi ataupun rasul yang membawa Islam itu sampai kepada mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ajarlah. Sebab tu awal-awal perkara yang perlu kita titik beratkan, yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita walaupun secara asas, iaitu perkara yang berkaitan tentang i'tiqadnya, iaitu pegangannya. Kemudian diajarkan kepada dia itu akan segala ibadah-ibadah yang asas yang diperwajibkan ke atasnya. Kemudian diajarkan kepada anak-anak itu perkara yang menjadi asas bagi mereka perlu turuti daripada segala akhlak-akhlak yang mulia. Kena ajar walaupun anak tu masih kecil, tetapi sebagai ibu bapa wajib mengajarkan kepada anak-anak itu perkara asas berkaitan dengan tunjang ataupun pokok bagi agama, iaitu tentang keimanan, tentang Islam, dan juga tentang ihsan, walaupun secara asas. Supaya apa? Supaya mereka tahu sejak daripada kecil lagi, tiga perkara ini termasuk dalam perkara yang wajib untuk mereka ketahui dan mereka fahami serta amalkan dalam kehidupan mereka. Jadi apabila daripada kecil tu mereka telah terbiasa dan mereka telah menjalani kehidupan daripada kecil dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat, maka perkara yang menjadi biasa ni lazimnya akan menjadi perkara yang kekal sampailah kepada mereka menjadi orang yang dewasa.
Sebab tu tanggungjawab ibu bapa ni berat. Kita sebagai ibu bapa kena tahu tanggungjawab kita ni besar. Kita kena didik anak kita itu benar-benar mengikut acuan agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai anak kita daripada kecil awal-awal perkataan yang dia tahu dan dia boleh sebut adalah perkataan yang kita kata ni hanya perkara yang sia-sia ataupun perkataan-perkataan yang hanya berurusan dengan keduniaan, sehingga dia tak mengenal siapa Allah walaupun secara mudah, sehingga dia tak mengenal siapa Nabi, sampai dia tak tahu tentang urusan agama, sehingga dia tak tahu tentang akhlak-akhlak yang mulia. Ini kita kena hati-hatilah. Kita kena jaga baik-baik. Kita kena pastikan bahawa anak kita ni daripada kecil tu membesarnya itu dengan undang-undang agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada? Ni kita kena ingat. Baik. Sebab tu dia kata bahawa menyembah akan Allah, menyembah akan Allah, membesarkan Allah, kasihkan Allah dan taatkan Allah itu termasuk dalam perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Sebab tu saya suka ingatkan kepada ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa, perkara yang perlu kita bimbangkan terhadap anak kita ini bukan kita bimbangkan tentang kehidupan dunianya. Apabila dia besar nanti dia nak jadi apa, dia nak kerja apa, nak makan apa dan sebagainya. Walaupun itu termasuk sebahagian daripada urusan kehidupan yang perlu kita fikirkan, tetapi yang terlebih utama adalah kita perlu merenung bagaimana kehidupan anak kita nanti ni. Apabila di hari akhirat kelak, di manakah kedudukannya, apakah balasan untuknya, apakah kenikmatan yang akan dia terima nanti ketika dia berada pada alam barzakh ataupun ketika berada pada hari akhirat. Itu lebih utama kita fikirkan. Apabila kita merenung tentang kehidupan yang lagi akan datang, maka kita akan tumpukanlah bahawa kita nak anak kita ni berjaya untuk kehidupan di akhirat. Adapun kehidupan di dunia ni sebagai wasilah untuk dia mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun sebagai alat untuk dia menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu kena ingat baik-baik. Itu wajiblah. Wajiblah kamu membesarkan Tuhan. Wajiblah, jadi mana mestilah, tak dapat tidak, kita perlu memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan kasihkan dia Allah. Kena kasihkan Allah terlebih baik kasih tu daripada membesar dan kasihkan ibu bapa dan guru-guru kamu. Kita kena kasihkan Allah, kita kena muliakan Allah melebihi daripada kita kasihkan ibu bapa kita dan melebihi daripada kita kasihkan guru-guru kita. Walaupun kita diperintahkan supaya memuliakan kedua ibu bapa, memuliakan guru-guru, memuliakan orang-orang yang tua, tapi dalam masa yang sama kita perlu terlebih dahulu memulia dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemuliaan atau membesarkan Allah ni dia termasuk dalam tuntutan yang wajib yang perlu kita dahulukan. Maksudnya bagaimana? Apabila kita kasihkan Allah, di antara tanda kita kasihkan Allah adalah kita memuliakan orang-orang yang tua. Ataupun kita memuliakan ibu bapa kita dan kita memuliakan sekalian daripada guru-guru kita. Bagaimana seseorang itu mendahulukan kasihnya kepada ibu bapa berbanding daripada Allah ketika anak itu menturuti ibu bapanya terhadap segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka itu namanya dia sudah melebihkan ibu bapanya berbanding daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selama mana mereka menturuti, mereka mengikuti dan mereka membesarkan ibu bapa mereka di atas segala perkara-perkara ketaatan yang muafakat dengan kehendak Allah, maka selama itu dia masih lagi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiblah kamu membesarkan Allah dan kasihkan Allah terlebih daripada membesarkan dan kasihkan ibu bapa dan guru-guru kamu. Tu lebih daripada kamu kasih kepada ibu bapa dan guru-guru kamu. Maka kalau kita kata teman lelaki, sahabat andai kita, maka ni lebih lagi lah kita tak boleh nak dahulukan melebihi daripada kasih kita kepada Allah.
Tetapi hari ini kita lihat ramai daripada kalangan perempuan, mereka ini mudah tunduk dan turut dengan kehendak teman lelaki mereka, dengan kehendak lelaki-lelaki ajnabi, dan juga kehendak teman-teman dan kawan-kawan mereka, melebihi daripada mereka memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya membesarkan manusia melebihi daripada membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai buat macam tu. Okey, jadi wajiblah kamu membesarkan Allah dan kasihkan Allah terlebih baik daripada membesar dan kasihkan ibu bapa dan guru-guru kamu. Kerana kenapa kita perlu membesarkan Allah? Kenapa kita perlu kasihkan Allah? Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadikan sekalian mereka itu, yakni ibu bapa dan guru. Kerana Allah lah yang menjadikan ibu bapa dan guru-guru, seperti ia menjadikan kamu juga. Seperti mana Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai anak, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa? Ibu bapa kita dan guru-guru kita. Mereka itu bukan jadi dengan sendiri, melainkan mereka termasuk sebahagian daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah yang menjadikan ibu bapa kita, Allah lah yang menjadikan guru-guru kita, Allah lah yang menjadikan sekalian daripada makhluk yang kita lihat, yang ada bersama dengan kita, seperti mana Allah Ta'ala menjadikan diri kita. Dan dijadikannya Allah itu mereka itu kasih sayang dan membela pelihara akan kamu. Jadi kasih sayang, pemeliharaan yang ada pada ibu bapa kita terhadap anak-anak tu, siapa yang jadikan? Allah Ta'ala lah. Secara hakikatnya Allah lah yang mencampakkan rasa kasih, rasa sayang pada hati ibu bapa, supaya mereka itu menyantuni, menyayangi anak-anak mereka. Begitu juga pada hati guru-guru tu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang meletakkan rasa kasih, rasa sayang, rasa pemeliharaan dalam hati guru-guru itu, sehingga mereka mengajar, mendidik, memelihara anak-anak murid mereka. Jadi siapa yang menjadikan perkara kebaikan yang ada dalam manusia-manusia yang di sekeliling kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itulah mereka sayang kepada anak, dan mereka memelihara akan kita sebagai anak. Sebab itulah kita wajib kasihkan Allah dan wajib membesarkan Allah terlebih dahulu sebelum kita membesarkan sekalian makhluk yang ada di sisi kita. Kenapa? Kerana kita memandang apa yang ada pada mereka-mereka yang di sekeliling kita merupakan kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tanda kesempurnaan iman seseorang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapat manisnya iman, dia akan mendapat lazatnya keimanan. Ada 3 perkaranya dalam diri seseorang, maka dia akan mendapat kesempurnaan iman. Yang pertama apa? Dijadikan Allah dan Rasulnya itu terlebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang pertama ada pada dirinya, dia sentiasa mendahulukan kasihnya, sayangnya, kemuliaannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda sempurnanya iman yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kasih dan sayangnya itu kerana apa? Kerana mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak kasihkan ibu bapanya melainkan mencari redha Allah. Dia tidak kasihkan isterinya melainkan kerana mencari redha Allah. Dia tidak kasihkan suaminya melainkan kerana mencari redha Allah. Dia tidak kasihkan sahabatnya melainkan kerana mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana sesuatu yang ada pada orang yang dia kasih, seumpama harta ke, kesenangan ke, kedudukan ke, bukan, tetapi hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga,
adanya sifat benci dalam dirinya itu untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada kefasikan, seperti mana dia membenci dirinya itu dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat benci dalam diri dia. Bila nak buat maksiat tu, dia rasa, aku tak nak buat. Kenapa? Aku tak nak dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tak akan kembali untuk melakukan maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada 3 perkara ni, maka berhimpunlah di dalam diri seseorang itu tanda-tanda kemanisan dan juga kesempurnaan iman. Sehingga apabila ada 3 tanda ni, maka terzahirlah kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah. Dia dapat merasakan kesedapan, kelazatan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita mendahulukan kasih dan sayang kita kepada Allah dan Rasul terlebih dahulu, melebihi daripada perkara-perkara yang lain. Tu. Baik. Yang kedua, dalil kasih kepada Allah. Kalau kata kasih, sudah tentu ada buktinya, ada tandanya. Seperti mana orang yang selalu bercinta dan berkasih sayang, kan? Kalau benar awak kasih dan cintakan saya, apa buktinya? Apa buktinya yang menyatakan awak tu kasih kepada saya? Apa buktinya yang menyatakan awak ni cinta kepada saya? Mana setiap kata cinta dan setiap kata kasih itu perlu ada buktinya. Begitu juga ketika kita menyatakan bahawa aku cinta kepada Allah, aku kasih kepada Allah, maka apakah dalilnya? Apakah buktinya? Apakah tandanya yang menunjukkan kita ni cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalil kasih kepada Allah, tanda kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjunjung akan segala titah perintahnya. Yang pertama tandanya apa? Menjunjung, yakni melaksanakan. Junjung ni ibarat daripada kita meletakkan sesuatu di atas kepala. Maknanya apa? Kita nak memikul. Kita letak di atas kepala. Jadi orang yang kasih kepada Allah, tandanya apa? Dia menjunjung akan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia meletakkan keutamaan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yakni menjunjung akan segala titah perintahnya itu, iaitu dikerjakan tiap-tiap barang yang ditintahkannya akan dikau mengerjakannya. Yang pertama, dia menunaikan segala perkara-perkara ketaatan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama contoh apa? Solat 5 waktu, menutup aurat, berpuasa di bulan Ramadan, beriman dengan keyakinan yang sebenar, kemudian berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, mencari rezeki daripada sumber yang halal, sentiasa melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah untuk kehidupan di akhirat. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tahu perkara itu termasuk dalam perkara ketaatan yang disuruh oleh Allah, maka wajiblah kita menyempurnakan dan wajiblah untuk kita melaksanakannya. Itu termasuk orang yang menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita kasih kepada Allah, maka kita junjunglah. Walaupun sukar, walaupun payah, kalau ia termasuk dalam perintah Allah Ta'ala suruh kita buat, maka kita kena buat. Tidak boleh beralasan lagi, tidak boleh kita nak berdolak dalih lagi. Apabila kita dah termasuk di kalangan orang yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, apabila berhimpun dalam diri seseorang itu kesempurnaan syarat-syarat mukallaf, maka ketika itu dia tak boleh lagi untuk meninggalkan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia dah termasuk golongan yang telah diberati dengan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kita kasih kepada Allah, kita buat. Contoh kita lihat di antara kelakuan-kelakuan mereka-mereka di zaman sekarang ni, bila kata kasih kepada kekasih, walaupun bukan suaminya, bila
kekasihnya tu minta dia melakukan suatu perkara kerana dah sayang sangat, kerana dah kasih sangat kepada lelaki tersebut, diturutkan. Sehingga apa yang dia lakukan tu terkadang sampai melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berlakulah kepada penzinaan dan macam-macam lagi daripada perkara-perkara yang tidak baik mereka lakukan. Asalnya kenapa? Nak membuktikan tanda cinta. Yang lelaki ni pula pandai cakap, kalau benar awak kasih dan sayang kepada saya, awak mesti sanggup untuk bersama dengan saya. Jadi perempuan ni pun duk teraba-raba, dia kata, yelah betul lah saya kasih dan sayangkan awak, maka saya pun serahkan diri saya. Na'udzubillah. Ini perbuatan yang terkutuk. Jangan. Kalau kita kasihkan Allah, maka apa jua keinginan daripada orang yang ada bersama dengan kita, jika bertentangan dengan kehendak Allah, jika bertentangan dengan perintah Allah, jangan sama sekali kita tunaikan. Hatta yang perintah kepada kita tu suami kita sendiri pun wajib kita ingkari. Kalau apa? Kalau berlawanan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, suami tak suka kita pakai tudung. Suami tak suka kita sembahyang. Suami tak bagi kita berpuasa. Suami tak bagi kita mengaji perkara-perkara fardu ain. Yang ni wajib kita ingkar. Jangan kita taat. Jangan kita patuh. Kenapa? Ia termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh dan taat kepada suami selama mana dia memerintahkan kita supaya melakukan perkara-perkara ketaatan. Tetapi kalau suami tu sampai memerintahkan kita kepada perkara-perkara kemaksiatan, maka ketika itu tidak lagi wajib untuk kita turut dan patuh serta taat kepada suami. Bahkan kepada ibu bapa pun macam tu juga. Kalau ada di kalangan ibu bapa yang memerintahkan anak-anaknya ini supaya meninggalkan perintah-perintah Allah, maka sebagai anak wajib untuk dirinya itu menolak permintaan ataupun perintah daripada ibu bapanya. Maknanya kita boleh untuk ikut selama mana mereka menyuruh kita kepada perkara-perkara ketaatan. Tapi apabila mereka dah menyuruh kita kepada perkara kemaksiatan, maka wajib sebagai anak ke, sebagai isteri ke, sebagai murid ke, mengingkari perintah ataupun suruhan daripada orang yang menyuruh kita supaya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada Allah, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita akan menjunjung setiap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menjunjung perintah Allah ni, yang pertama dia kerjakan tiap-tiap perkara yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua menjauhkan tiap-tiap barang, yakni tiap-tiap perkara, sama ada perbuatan ataupun perkataan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan yakni akan perempuan memperbuatnya seumpama apa? Membuka aurat. Itu termasuk dalam perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauhkan, supaya tinggalkan. Kemudian apa? Bercampur gaul di antara lelaki ajnabi. Ini termasuk dalam perintah supaya ditinggalkan. Kemudian apa? Melakukan perhubungan di antara lelaki dan perempuan yang belum menikah. Ini termasuk dalam perkara yang dilarang. Kemudian apa? Bertabarruj, bersolek yang berlebih-lebihan, memakai perhiasan, memakai pakaian yang tak menutup aurat, memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh. Ini kan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, maka kita akan tinggalkan. Maka kita akan jauhkan. Maka kita akan tutup selama-lamanya untuk tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang perempuan itu dia menunaikan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah natijahnya? Supaya kamu ni perempuan menjadi perempuan yang amat berbahagia di dalam dunia dan akhirat. Apabila seorang perempuan dia menunaikan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, sama ada ketaatan buat ataupun tinggal perkara-perkara yang dilarang, maka dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kemuliaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat kemuliaan di sisi makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja di dunia, bahkan dia akan mendapat kemuliaan sampai kepada akhirat nanti. Sebab tu orang perempuan ni sebenarnya mudah je nak masuk syurga berbanding daripada orang lelaki.
Orang perempuan ni mudah. Jalan-jalan yang Allah Ta'ala bukakan kepadanya untuk masuk syurga tu sangat mudah. Sangat mudah. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang perempuan menunaikan solat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia memelihara kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya dan menjaga harta benda yang diamanahkan oleh suaminya ke atas dirinya, maka perempuan ini nanti di akhirat boleh masuk ke dalam syurga mengikut pintu mana yang ia sukai. Itu jaga sembahyang, jaga puasa, jaga kehormatan diri. Kemudian kalau ada suami, taat kepada suami. Kalau tak ada suami, taat kepada ibu bapa. Kemudian menjaga harta benda yang diamanahkan kepada diri seorang perempuan. Maka perempuan ni Nabi SAW menyatakan apa? Di akhirat kelak dia mudah untuk masuk syurga, sehingga dia boleh minta nak masuk pintu mana. Soalan syurga tu terbuka dah, nak masuk ikut pintu ni ke, nak masuk ikut pintu kemuliaan ni ke, nak masuk ikut pintu kebahagiaan ni ke, ikutlah mana suka kamu nak masuk, masuklah. Kenapa? Hari itu kamu telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai perempuan kita kena renang itulah kehidupan kita di sana nanti. Tahu? Kena faham dah, mana kita nak cari kemuliaan bukan dunia. Kenapa hari ini ramai di kalangan perempuan yang sanggup menghilangkan kehormatan dirinya hanya semata-mata nak cari kemuliaan, nak cari kedudukan, nak cari kemasyhuran, nak cari kesenangan, nak cari kemewahan hanya semata di dunia saja. Sehingga dia menggadaikan harga dirinya, dia menggadaikan maruahnya, dia menggadaikan segala kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya hanya semata-mata nak mengejar kenikmatan dunia semata-mata. Jadi orang perempuan jaga baik-baik. Kena ingat baik-baik. Perhiasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, daripada kecantikan wajahnya, keelokan tubuhnya, kelunakan suaranya, dan berbagai-bagai lagi daripada keelokan dan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, ia bukan barang untuk diperdagangkan dengan suka hati. Tak. Jangan kita ingat Allah Ta'ala beri kita kecantikan untuk kita tawarkan kepada orang. Siapa nak tengok boleh. Bukan. Allah berikan kepada kita bentuk tubuh yang baik bukan untuk kita perdagangkan ataupun kita lelongkan kepada orang. Sehingga siapa nak tengok, tengoklah. Tak ada masalah. Kenapa? Inilah tubuh aku, inilah kecantikan aku. Bukan. Bukan itu maksud Allah Ta'ala berikan keelokan dan kenikmatan kepada kamu. Melainkan kenikmatan dan keelokan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu tu disuruh untuk pergunakan agar kamu mendapat kenikmatan yang lebih lagi di akhirat kelak. Maknanya kecantikan, keelokan hanya untuk siapa? Hanya untuk mereka yang dihalalkan untuk kamu. Yakni siapa? Suami kamu. Apabila kamu menjaga keelokan diri kamu, kamu menjaga kebaikan dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu hanya untuk suami kamu, maka kamu layaklah untuk mendapat penambahan di atas kebaikan kamu ketika di dunia, iaitu penambahan nikmat yang lebih besar, yang lebih elok, yang lebih berganda-ganda di akhirat kelak. Ini kena fikir baik-baik. Jangan kita kerana nak mengejar kenikmatan dan kesukaan dunia ni, maka kita gadai habis dah. Seolah-olah kita manisnya itu kita habiskan di dunia. Sehingga seolah-olah kita ni tak ada kehidupan yang lagi akan datang. Tak usah. Jangan. Jagalah diri kita, jagalah kemuliaan, jagalah kehormatan diri itu. Jangan jadi orang yang terlalu lemah dan murah sehingga mudah untuk diperdagangkan oleh orang lain. Ni kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik. Sebab tu orang perempuan dengan lelaki kena ada sifat sombong. Dengan lelaki yang ajnabi dia kena ada sifat sombong. Kalau siapa yang lihat dalam status yang kita kongsikan dalam majlis taklim Fatimatul Zahra tu, salah satu daripada perkataan seorang ulama yang hebat iaitu Buya Yahya, dia menyatakan bahawa wajarlah bagi seorang perempuan tu memandang serta meletakkan sengkaannya kepada lelaki-lelaki ajnabi itu seumpama seekor serigala. Hatta kepada orang yang dianggap sebagai orang yang dihormati sekalipun, tapi dia bukan orang yang di kalangan mahramnya ataupun suaminya ataupun ibu bapanya, maka letakkanlah prasangka yang apa kita kata ni, yang waspada terhadap lelaki-lelaki tersebut seumpama mereka itu seperti seekor serigala. Kenapa? Serigala ni dia kan apa kita kata menerkam je. Mana ada kesempatan dia yang boleh untuk dia ambil, maka dia akan ambil.
Jadi dengan lelaki ajnabi inilah kita punya tanggapan kepada mereka. Maknanya apa? Kita kena sentiasa berwaspada. Sebagai orang perempuan kena waspada. Kena waspada. Pada setiap lelaki yang ajnabi kena waspada. Siapa pun mereka, waspada. Kenapa? Kejahatan ni biasanya berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab ada kesempatan. Itulah biasanya berlakunya kejahatan. Kenapa? Kerana ada peluang. Kerana ada kesempatan, maka mudahlah kejahatan untuk berlaku. Jadi orang perempuan kena jaga baik-baik. Kena jaga baik-baik diri kamu tu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi golongan yang berbahagia di dalam dunia dan akhirat. Orang perempuan kalau pandai menjaga kehormatan dirinya, kalau dia ada sifat malu yang tebal dalam dirinya, maka dia mudah untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila hilang sifat malu, satu sifat je ni hilang. Kalau pada diri seorang perempuan hilang sifat malu, maka hilanglah kehormatan diri dia. Apabila dia tidak malu kelihatan auratnya, apabila dia tidak malu kelihatan melakukan maksiat kepada Allah, apabila dia tidak malu ditonton dan diperlihatkan oleh orang lain, maka ketika itu akan terbukalah sedikit demi sedikit jalan-jalan menuju kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang perempuan dilarang terlalu kerap berada di luar rumah. Kerana setiap kali seorang perempuan itu keluar daripada rumahnya, maka berlumba-lumbalah syaitan laknatullah ni mendekati diri perempuan tersebut. Sehingga asalnya seorang perempuan ni keluar dalam keadaan menutup keseluruhan auratnya, tetapi oleh kerana terlalu lama dia duduk di luar tu tanpa diiringi oleh mahramnya ataupun orang yang bertanggungjawab atasnya, maka ketika itu syaitan akan sedikit demi sedikit menggoda kepada perempuan tersebut sehingga terselaklah terkadang lengannya. Kemudian terbukalah sedikit daripada kelakuan akhlak yang tidak molek, sehingga baik-baik keluar rumah pakai tudung, apabila berhadapan dengan ramai lelaki dan sebagainya, mari timbul rasa seronok dan suka diperhatikan. Maka syaitan tu dia akan cuba untuk berusaha menyesatkan golongan perempuan ni apabila dia keluar daripada rumah. Sebab tu apabila setengah daripada perempuan mereka duduk dalam rumah ni, mari rasa puas lah. Mana boleh duduk kat dalam rumahnya, terkongkong ke sana sini tak boleh, dah macam hamba dan sebagainya. Ni apa ni? Hasutan daripada syaitan. Syaitan cuba menghasut kepada perempuan tersebut supaya memberontak, agar dapat keluar. Sehingga apabila dia dapat melangkah keluar daripada rumah tu, seolah-olah dia rasa apa? Inilah syurga, dapat bebas, sukanya dapat keluar, seronoknya dapat keluar. Dia tak tahu bila berada di luar daripada rumahnya, maka seolah-olah dia telah keluar daripada lingkungan perlindungan dirinya. Ni kena jaga baik-baik dah. Kerana orang perempuan semakin tertutup ia, semakin mulialah diri dia. Semakin tertutup, maka semakin terjaga. Kita kena hati-hatilah sebagai orang perempuan. Kerana dalam melaksanakan setiap perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan-larangan Allah itu merupakan tanda kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia dan juga di akhirat. Jadi kita orang yang beriman ini, maka yang kita harapkan adalah pembalasan daripada Allah. Jangan hanya mengharapkan pujian daripada manusia, kerana pujian daripada manusia jika nak dibandingkan dengan pujian daripada Allah, Masya Allah, terlalu banyak perbezaannya. Bahkan tak setanding pujian daripada manusia jika nak dibandingkan dengan pujian daripada Allah. Kita lihat Allah memuji dan memuliakan perempuan-perempuan yang pandai menjaga dirinya, yang menjaga maruah dirinya, yang menjaga ketaatannya, yang menjaga akan perintah-perintahnya. Adapun manusia, dia akan memuji kepada perempuan yang mana? Yang menunjukkan kecantikan dirinya, yang memakai pakaian membuka aurat, yang suka bergaul dengan lelaki. Maka manusia suka puji, cantiknya awak ni, eloknya diri awak, sedapnya suara awak, moleknya tubuh awak, cantiknya pakaian awak. Sedangkan pujian manusia ni kepada perempuan tersebut merupakan pembuka kepada jalan-jalan kemaksiatan yang akan membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah memuliakan orang yang menjaga dirinya daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Jadi dua pujian ini, pujian Allah dan pujian makhluk, jauh, bahkan tak boleh nak tanding. Pujian daripada Allah tu terlebih baik dan terlebih mulia berbanding daripada pujian makhluk kepada makhluk.
Jadi kita kena pilih lah siapa yang kita nak. Pujian Allah ke pujian makhluk. Kalau nak pujian daripada Allah, maka jagalah diri tu. Jauhkanlah daripada segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan berusahalah untuk menyempurnakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kalau ada orang tanya kepada kita kenapa bersusah payah ni pakai tudung, pakai jubah, pakai niqab dan sebagainya, katakanlah kepada mereka, aku sedang berusaha untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah di mata manusia nampak menyusahkan, biarlah di mata manusia nampak memenatkan, biarlah di mata manusia nampak merimaskan, tetapi di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala, bila kita berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita untuk mencari redha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memandang hamba tersebut dengan pandangan kemuliaan. Dan yang ketiga, ketahui olehmu bahawa sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu makhluk seumpama kita juga. Baik, yang ketiganya dia nak masuk pada membicarakan tentang pegangan kita terhadap Rasul yang diutuskan oleh Allah. Nombor 1 dan 2 tadi, dia nak menerangkan kepada kita dan nak memberi penekanan kepada kita tentang keutamaan keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ni pula, dia nak mengkhabarkan kepada kita termasuk dalam perkara yang wajib kita utamakan dan wajib kita dahulukan, iaitu setiap perkara yang berkaitan dengan sekalian Rasul. Kerana ia termasuk dalam salah satu daripada rukun iman yang wajib kita ketahui, yang wajib kita yakini dan wajib kita saksikan. Iaitu beriman kepada para Rasul. Jadi dia kata, ketahui olehmu bahawa sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, sekalian Rasul mana keseluruhan, bukan tertentu hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalian Rasul yang wajib kita ketahui di atas jalan tafsil itu ada 25 orang. Kenapa 25 saja? Kerana yang inilah namanya itu disebut satu persatu di dalam Al-Quran. Itu secara tafsili wajib kita ketahui satu persatu, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara ijmalnya kita berkeyakinan bahawa Nabi dan Rasul ini yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilangannya itu secara tetap hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajiblah kita mengetahui sifat-sifat Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Bahawa sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu makhluk. Rasul ini makhluk seumpama kita juga. Maksudnya apa? Makhluk seumpama kita ni seumpama manusia lah. Bahawa setiap Nabi dan Rasul itu dipilih dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia. Bukan di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat, tetapi dibangkitkan Nabi dan Rasul itu di kalangan manusia, yang mana apabila kata manusia, mereka itu merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bukan Tuhan seperti mana pegangan Majusi dan Nasrani. Daripada pegangan daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang menganggap Nabi dan Rasul mereka itu umpama Tuhan, dan menganggap Nabi dan Rasul mereka itu seumpama apa? Seumpama anak Tuhan. Maka di sini nak penafian lah. Keimanan kita yang sebenar, kita berkeyakinan bahawa Nabi dan Rasul itu merupakan makhluk seumpama kita. Nisbah pandang makhluk mana mereka sama seumpama kita, iaitu makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nisbah kemuliaan dan sifat-sifat yang terpelihara itu tak sama. Kerana para Nabi dan Rasul ini mereka ada sifat yang wajib dan ada sifat yang mustahil. Seperti mana ada pada Allah Subhanahu wa taala segala sifat-sifat yang wajib dan segala sifat-sifat yang mustahil serta sifat-sifat yang harus, begitu jugalah pada Nabi dan Rasul ini mereka ada sifat-sifat yang wajib, ada sifat-sifat yang mustahil, dan juga ada sifat-sifat yang harus. Cuma secara asasnya para Nabi dan Rasul ini mereka merupakan pilihan Allah
yang dipilih daripada kalangan manusia. Ya, makhluk seumpama kita juga, yakni manusia yang ni tempat bezanya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu supaya menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang benar. Jadi Nabi dan Rasul mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada perbezaan tugas tu, sebahagian daripada ulama mereka menyatakan Nabi dan Rasul memiliki tugas yang berbeza. Adapun Nabi menerima wahyu, kemudian dakwah tu hanya untuk diri mereka sahaja. Hanya untuk diri mereka sahaja. Cuma mereka wajib menyatakan kepada kaumnya yang mereka itu merupakan Nabi Allah. Tak diperintahkan supaya menyampaikan seruan dakwah. Adapun kalau Rasul, mereka menerima wahyu dan mereka wajib untuk menyampaikan kepada umat. Wajib menyampaikan kepada umat apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka ni para nabi itu, para rasul merupakan orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita ni lah di kalangan umat ni kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu siratul mustaqim, jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diterima oleh Rasul ni? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya menyampaikan kepada kita ni, kita umat ni akan kitabnya, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul ni mereka menerima kitab. Ada Rasul yang menerima kitab dan ada Rasul yang tidak menerima kitab. Kitab yang masyhur yang kita ketahui, yang wajib kita imani, ada 4, iaitu yang pertama Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itulah terkandungnya segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada perintah suruh buat ataupun perintah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu dah ni, bahawa kita ni mendapat syariat ni, siapa yang menyampaikan kepada kita? Rasul lah. Kalau kita sebagai umat akhir zaman ni, siapa yang menyampaikan kepada kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang menutup sekalian rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan juga tidak ada lagi rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kitab Al-Quran. Maka Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita, yang menyampaikan kepada kita akan sekalian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya menyampaikan kepada kita akan kitabnya, kitab Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasul, iaitu mengikut akan segala titahnya dan menjauhkan segala tegahan Allah Subhanahu wa taala. Ini besar pengorbanan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mampu untuk menunaikan solat, kita mampu untuk berpuasa, kita mampu untuk berzakat, kita mampu untuk buat berbagai-bagai ketaatan, dan kita tahu untuk membezakan perkara yang hak dan batil, sehingga kita boleh meninggalkan maksiat, meninggalkan minum arak, meninggalkan berzina, meninggalkan berjudi, meninggalkan membuka aurat. Kenapa kita boleh buat taat dan meninggalkan maksiat? Kerana kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala akan setiap perkara, daripada perkara yang diperintah buat ataupun perintah larang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kata tak tahu, ada pun tak tahu pun benda ni haram, tak tahu pun benda ni salah, tak tahu pun benda ni tak boleh buat, tak ada siapa khabar ke aku pun. Kita tak boleh nak kata begitu. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi bersambung kepada para sahabat, kemudian bersambung kepada tabi'in, kemudian sambung kepada tabi'in, kemudian disambung golongan salaf, kemudian disambung dengan ulama khalaf, kemudian disambung lagi dengan ulama mutaakhirin, sampailah kepada kita hari ini. Segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya itu berpunca daripada Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada? Jadi wajib kita ketahui lah tu. Wajib kita kena tahu bahawa Rasul-Rasul ini merupakan utusan Allah daripada kalangan manusia yang dihiasi dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keelokan, yang mana setiap sifat-sifat kesempurnaan dan keelokan ini tidak ada tolak bandingnya dengan sekalian manusia-manusia yang biasa selain daripada Nabi dan Rasul. Walaupun mereka itu manusia biasa, tetapi mereka diberikan sifat yang luar biasa. Yang tidak ada pada manusia yang biasa. Itu keimanan kita kepada para rasul dan juga nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keempat, kemudian daripada kasih dan membesarkan Allah taala, selepas daripada kita kasih dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib pula kasih akan sekalian rasul. Wajib kita untuk mengasihi, mencintai, menyayangi akan sekalian rasul dan membesarkan mereka, yakni memuliakan mereka itu, dan mengiktikadkan, yakni kita berkeyakinan bahawa mereka itu amanah. Setiap nabi dan rasul itu di kalangan orang yang amanah, lagi terpelihara daripada segala dosa dan perbuatan yang keji-keji. Ini keyakinan kita kena ginilah. Kita kena beriman dan kita kena meyakini bahawa nabi dan rasul itu merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihiasi dengan a'radun basyariyah, yakni sifat-sifat kemanusiaan, tetapi sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjatuhkan kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipelihara oleh Allah taala. Mereka maksum, yakni terpelihara daripada melakukan segala dosa, bahkan mereka terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang keji, yang dilakukan kebanyakan oleh manusia. Ini kita kena jaga baik-baik keyakinan kita bahawa nabi dan rasul merupakan pilihan daripada Allah, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu kita tak boleh nak menyandarkan nabi ni melakukan maksiat, nabi dalam keadaan kebingungan, nabi dalam keadaan kesesatan. Macam-macam lagi lah. Kalau kita tak mengenal dan tak belajar ilmu akidah, maka mudahlah kita jatuh kepada kesesatan. Wa'iyadzubillah. Sebab tu wajib atas kita belajar perkara fardu ain, terutama bab perkara yang berkaitan dengan akidah, iaitu ilmu usuluddin. Kerana apabila kita belajar ilmu usuluddin ni, di situ adalah mengkhabarkan kepada kita bagaimana kita nak beriman kepada nabi dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini apa sifat-sifat yang mulia ada pada mereka, kemudian apa kelebihan-kelebihan mereka, apa keutamaan mereka. Ini perkara yang perlu kita ketahui. Terlebih utama, wajib atas kita ni mengetahui tentang keistimewaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita kasih kepada Nabi dan Rasul. Wajib kita mengasihi. Bukan kita kasih kepada Nabi kita Muhammad saja, bahkan kita kasih kepada Nabi Isa, kita kasih kepada Nabi Musa, dan sekalian daripada Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat golongan Yahudi, Nasrani, Kristian dan sebagainya, mereka tak memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka menyatakan memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi adakah mereka benar-benar memuliakan Nabi Isa? Sebenarnya tidak. Yang mereka muliakan itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga mereka meletakkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Dia tak betul lah. Salah lah tu. Walaupun mereka ni ada sifat-sifat kesempurnaan, tetapi tidaklah sampai kita menganggap mereka ni sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Ni wajib ni. Benda yang kita kena tahu, benda yang kita perlu belajar dan kita fahami dan kita simpulkan, jadikan pegangan dalam hati kita. Kemudian nanti kita akan sambung lagi. Dia ada 13 perkara dalam bab yang terakhir ni. Jadi insya-Allah kita akan berhenti di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada kuliah yang lagi akan datang berkaitan perkara yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelihara daripada segala adab-adab
agama. Kalau kita elok di bahagian depannya tapi di bahagian belakang ni kita tak elok, kita tak jaga baik-baik adab beragama ni, maka yang depan tu tak menjadi perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Kerana agama ni satu benda yang penting. Bila kita menjadi orang yang beriman, kita mengaku sebagai orang Islam, maka kita kena tahulah apa perkara yang berkaitan dengan Islam tu. Apa dia punya rukun bagi agama tu kita kena tahu. Tu di situ duduknya kesempurnaan kita ni sebagai hamba yang beriman dan juga hamba yang mengikuti ataupun berpegang kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mutaakhir ini, di akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, banyak yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi mereka tidak mengetahui kesempurnaan Islam tu. Mereka tak tahu rukun-rukun agama, mereka tak tahu tentang akidah, mereka tak tahu tentang urusan ibadah hariannya, mereka tak tahu tentang urusan hati mereka. Mereka sekadar menyatakan aku orang Islam, tengok di IC aku orang Islam, tetapi mereka tidak beramal dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah ini pada waktu dan kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.